Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 28 Januari, saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini. Pesawat tentera bawa 80 penumpang terhempas di Afghanistan. Kes bunuh anak saudara, suspek positif pil kuda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi dimulakan dengan laporan pesawat terhempas di Afghanistan. Amerika Syarikat mengesahkan pesawat bombardier E-11A miliknya terlibat dalam nahas berkenaan. Namun menafikan dakwaan kumpulan Taliban menembak jatuh pesawat tentera Amerika Syarikat itu. Jurucakap Tentera Amerika Syarikat, Colonel Sonny Leggett berkata siasatan masih dilakukan dan tiada petunjuk yang dikaitkan nahas pesawat dengan tembakan peluru berpandu. Begitupun, jurucakap Taliban mendakwa semua penumpang termasuk seorang pegawai kanan Amerika Syarikat terbunuh. Berdasarkan laporan awal media tempatan, pesawat terbabit dipercayai membawa 83 penumpang. Namun terdapat percanggahan maklumat berhubung jumlah penumpang dan destinasi pesawat serta lokasi pesawat itu berlepas. Sementara itu, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Ariana Airlines menafikan pesawat syarikat penerbangan itu terbabit dalam nahas pesawat seperti yang didakwa oleh pegawai kerajaan Afghanistan sebelum ini. Jumlah sebenar mangsa korban belum dapat dipastikan. Kes seorang kanak-kanak perempuan yang didakwa dibunuh bapa saudaranya di Felda Syirul 2 Kemaman, Terengganu. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata mengesahkan hasil ujian air kencing ke atas suspek mendapati positif pil kuda. Mayat kanak-kanak perempuan ini akan dibawa ke Hospital Kemaman untuk tujuan postmortem. Postmortem akan dibuat esok selepas pengecaman mayat dibuat oleh ahli keluarga. Suspek yang merupakan bapa saudara si mati juga akan dibuat permohonan riman di Mahkamah Kemaman di bawah Seksyen 117. Saingan awal air kencing atas suspek mendapati positif dadah jenis MET. Dan suspek juga mempunyai satu rekod lampau tangkapan pada tahun 2015. Mayat Nur Hafia Aufa Muhammad Takudin dibedah siasat 9 pagi ini. Sementara itu, suasana pilu menyelubungi perkarangan bilik mayat Hospital Kemaman. Ibu bapa mangsa gagal menahan sebab dan enggan ditemui media. Dalam kejadian yang berlaku di Felda Syirul 2 jam 1 tengah hari semalam, Nur Hafia Aufa Muhammad Takudin 2 tahun 10 bulan ditikam di dada oleh suspek dengan pisau pemotong sayur. Mangsa disahkan mati di lokasi kejadian. Suspek Muhammad Safar Ramli 26 tahun juga dilaporkan turut menyerang adik perempuannya yang sedang solat. Suspek, seorang penagih dadah, ditangkap oleh jiran jam 4 petang semalam sebelum diserahkan kepada polis. Dia turut mempunyai rekod jenayah lampau bersabit kes dadah. Polis akan mendapatkan perintah reman ke atas suspek hari ini di Mahkamah Magistrate Kemaman. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Dr. Azimi Yunus mengesahkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun warga negara Cina menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ. Hasil pemeriksaan mendapati kanak-kanak itu tidak memenuhi kriteria sebagai pesakit disyaki Patient Under Investigation PUI wabak novel coronavirus. Pihak hospital memberi rawatan biasa kepada kanak-kanak itu. Kanak-kanak berkenaan dimasukkan ke wad di hospital terbabit jam 6.15 petang semalam. Terdahulu, dia dilaporkan kanak-kanak itu bersama ibu bapanya ke Hospital Kemaman jam 1.34 tengah hari untuk mendapatkan rawatan. Setelah disyaki mempunyai simptom novel coronavirus oleh seorang doktor yang bertugas di unit kecemasan, pasangan itu bertindak melarikan diri sebelum datang semula ke Hospital Sultanah Nur Zahirah. Satu laporan polis bersabit perkara itu telah dibuat oleh pihak Hospital Kemaman. Exco Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafi Ahmad berkata, bapa kepada kanak-kanak itu merupakan pekerja projek ECRL Kemaman. Sementara itu, kanak-kanak perempuan warga Cina yang dilarikan oleh ibu bapanya dari Hospital Kemaman semalam selepas disyaki dijangkiti novel coronavirus hanya mengalami demam biasa dan sakit tekak. Dr. Azimi berkata, kanak-kanak itu telah dibawa untuk menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah.
Hasil pemeriksaan mendapati dia tidak memenuhi kriteria sebagai pesakit dalam siasatan atau sebagai pesakit coronavirus. Justru, pihak hospital memberikan rawatan biasa kepada kanak-kanak berkenaan. Kira-kira 200 umat Islam menyertai solat hajat selepas solat maghrib di Masjid Al-Muktafi Billah Shah di Kuala Terengganu malam tadi. Solat hajat itu diimamkan oleh imam masjid tersebut, Abdul Kasim Putih. Solat hajat bertujuan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi malapetaka dan membendung penularan novel coronavirus. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah menunaikan solat-solat hajat khas untuk seluruh rakyat Terengganu untuk keselamatan memandangkan pada hari ini wabak atau penyakit virus sedang melanda di sekitar seluruh negara. Jadi kita mohon mudah-mudahan dengan sembahyang hajat ini semua rakyat negeri Terengganu dilindungi daripada bala bencana ataupun jangkitan virus tersebut, insya-Allah. Solat hajat yang sama turut diadakan serentak di seluruh masjid negeri itu. Seterusnya, sepasang suami isteri dari Beijing, China terpaksa menunggu kira-kira 15 minit di bilik pengasingan lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM semalam selepas suhu salah seorang daripada mereka mencecah sehingga 38 darjah Celsius. Pasangan berusia 25 dan 30 tahun ini diarah berbuat demikian selepas pemeriksaan dilakukan petugas pasukan kesihatan di LTAM. Bagaimanapun, selepas 15 minit mereka dibenarkan keluar selepas suhu lelaki berkenaan turun kepada 37 darjah Celsius. Exco Kesihatan dan Antidadah Negeri Lau Chi Leong berkata, pasangan itu antara 30 penumpang tiba di LTAM dari Langkawi menggunakan pesawat Malindo Air pada 1.55 tengah hari semalam. Dan sebelum ini pihak kerajaan dan juga Jabatan Kesihatan telah pun mengambil langkah-langkah pencegahan termasuklah di ICQS dan juga lapangan kapal terbang. Kita telah menempatkan anggota kesihatan di kedua-dua tempat ini, iaitu pintu masuk utama ke negeri Melaka. Bagaimanapun, katanya setakat ini di Melaka belum mempunyai kes membabitkan novel coronavirus. Namun, langkah berjaga-jaga tetap diambil Jabatan Kesihatan Negeri. Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti 26 hospital di seluruh negara sebagai langkah kesiapsiagaan bagi mengendalikan kes disyaki jangkitan novel coronavirus yang memerlukan pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru HSAJB sebagai contoh merupakan hospital rujukan bagi kes yang disyaki dan disahkan positif novel coronavirus bagi negeri Johor. Hospital Permai Johor Bahru jelasnya mempunyai kemudahan fasiliti yang amat baik serta dikawal rapi oleh polis bantuan bagi memastikan tiada pencerobohan oleh mana-mana pihak yang tidak berkenaan. Namun, sekiranya terdapat kes-kes yang kritikal dan memerlukan rawatan dan pemantauan rapi, satu wad isolasi khas telah pun dikenal pasti untuk digunakan di HSAJB. Sementara itu, Dr. Nur Hisham juga berkata, tata cara pengendalian kes-kes disyaki yang melibatkan fasiliti kesihatan awam dan swasta telah dikeluarkan sebagai rujukan kepada semua anggota kesihatan di lapangan. Ia bertujuan bagi mengesan, mengendali dan menguruskan individu yang disyaki dijangkiti coronavirus. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar berkata, masyarakat perlu meletakkan keyakinan terhadap keupayaan Kementerian Kesihatan dan kerajaan yang sedang bertungkus lumus memberi perlindungan yang terbaik kepada rakyat daripada ancaman coronavirus. Berdasarkan pengalamannya di bahagian kawalan penyakit, jelas langkah-langkah yang diambil KKM ketika ini untuk menangani penularan mencerminkan kematangan kerajaan dalam menangani isu itu. Dalam kenyataan itu, beliau berkata ia bukan kali pertama negara berhadapan dengan penularan kluster penyakit berbahaya. Justru, ancaman yang pernah diharungi membolehkan KKM menimba pengalaman dan meningkatkan kepakarannya. Tambahnya, rakyat tidak seharusnya meragui kebolehan yang ada pada kaki tangan perubatan. Ini kerana mereka sentiasa menjadi simulasi dan cukup terlatih untuk berdepan isu seperti jangkitan novel coronavirus. Tegas Datuk Dr. Zainal, setiap keputusan yang dilakukan kerajaan berdasarkan nasihat daripada panel penilaian profesional dalam bidang perubatan. Apa yang berlaku ketika ini jelasnya terlalu ramai yang mempolitikkan isu terbabit. Ini termasuk menyebarkan maklumat di media sosial tanpa pengetahuan sebenar. Justru, beliau menasihati agar mendapatkan berita yang sahih.
Ketika ini Malaysia berada di tangga ke-18 Indeks Keselamatan Kesihatan Global GHS 2019 daripada 195 negara yang mempunyai kemampuan baik dalam mencegah, mengesan dan bertindak terhadap penularan penyakit berjangkit. GHS menilai persediaan dalam menghadapi risiko yang memberi kesan besar dan bencana biologi global. Penularan kluster 2019 novel coronavirus bukanlah satu-satunya perkara yang menjadikan Kementerian Kesihatan sibuk ketika ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berita palsu, spekulasi dan khabar angin berkaitan perkara itu yang tular di media sosial turut menambah kerja kementerian. Beliau berkata antara fakta yang mengelirukan ialah tuduhan oleh orang ramai bahawa Malaysia tidak serius dalam menangani masalah itu kerana masih belum menyekat pelancong Cina daripada masuk ke negara ini. Tegasnya, Malaysia mematuhi IHR 2005, Peraturan Kesihatan Antarabangsa. Justru itu, sebarang tindakan hanya boleh diambil berdasarkan syur Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan kecemasan kesihatan awam dengan kebimbangan antarabangsa PHEIC. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 di Sepang, Selangor semalam. Seterusnya, seorang remaja lelaki terpaksa bermalam di puncak Gunung Berembun, Pantai Seremban di Negeri Sembilan setelah tersesat hampir 14 jam. Mangsa yang ditemui di kaki gunung pada jam 12 tengah hari semalam kelihatan lemah. Mangsa Ahmad Syarul Anwar Nur Hakiman, 20 tahun berkata dia mendaki gunung tersebut bersama 3 rakannya. Ekoran dari kepenatan, dia berehat sebentar dan terlelap setelah terjaga pada jam 3 petang. Ahmad Syarul meneruskan perjalanan untuk turun dari puncak. Namun, usaha mencari jalan keluar buntu kerana cuaca gelap dan hujan. Dia mengambil keputusan berhenti di Denai dan bermalam di lokasi dengan beralaskan beg galas yang dibawa. Tidur tu bangun pukul 6, tengok gelap lagi. Nak jalan tak boleh, tak nampak sebab lampu tak ada, semua tak ada, lighter tak ada. Tak ada apa, air tak ada. Bangun, lepas tu sedar pukul 7.30 tu, nampak dah cerah. Jalan lah, sambung naik balik. Pergi yang tempat Bukit Berembun sebab turun ikut Tanah Merah, ikut Tanah Merah tu lah. Daripada 7.30 sampai pukul 12.30. Habis siapa yang jumpa? Naik sendiri sampai tu, ada orang kat atas. Naik sendiri sampai dekat Bukit Berembun, tengok ada orang. Orang duduk, lepas tu dia bagi roti, apa semua air lah. Dia kemudian diselamatkan anggota bomba dan penyelamat Seremban. Dan pada jam 12 tengah hari, satu pasukan daripada Loji Air Senayan telah jumpa mangsa berhampiran puncak Gunung Berembun dalam keadaan selamat tapi lemah. Dan usaha-usaha membuat turun telah berjaya kita bawa mangsa ini ke tempat yang selamat. Bila kita sampai ke lokasi di sini lebih kurang jam 3.30 minit petang. Mangsa kemudian diserahkan kepada ahli keluarganya di Balai Polis Pantai. Kerajaan Negeri Sabah akan mempertingkatkan usaha untuk mengurangkan beban hutang negeri. Ketua Menterinya Datuk Seri Muhammad Syafiee Hamdal berkata, Sabah sentiasa merancang pelbagai strategi bagi memastikan tidak terus dibebani hutang yang akan memberi kesan kepada perancangan pembangunan rakyat dan negeri. Kita tidak boleh tangguhkan. Kalau itu kita tangguhkan, maka rating kita akan menurun. Jadi pada setahun setengah yang lalu, kita telah jimat sedikit keuangan kita. Dan itu yang pada 9 hari bulan Disember, kita telah membayar hutang kerajaan dahulu. Ya, kena mereka menggunakan duit itu, saya pun tidak tahu detail dia apa. Dan saya akan lihat dan buat penelitian yang telah diurus hutang ini, walaupun dihutang oleh kerajaan negeri, tapi ada perjanjian dengan Sabah Development Bank, tapi kita pun tidak tahu ke arah mana pembangunan duit yang telah dibelanjakan oleh kerajaan dahulu, tapi kita berwajib selaku kerajaan sekarang untuk membayar hutang dan alhamdulillah kita dah bayar hutang RM1 juta bagi kerajaan negeri. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Tahun Baru Cina peringkat daerah Sandakan semalam. Pada Oktober lalu, beliau memberitahu kerajaan negeri hanya berjaya membayar balik bon kerajaan pusat berjumlah RM1 bilion sebelum tempoh matangnya 9 Disember lalu. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di Jari.
Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, angka korban novel coronavirus kini meningkat kepada 106 orang dengan 24 kematian baru. Antara maut melibatkan kematian pertama yang dicatatkan di Beijing, China. Sehingga kini lebih 4,000 kes jangkitan virus itu direkodkan di seluruh dunia. Mangsa korban di Beijing berusia 50 tahun yang disahkan positif jangkitan terbabit pada Rabu lalu. Jangkitan virus dialami mangsa berikutan telah berkunjung ke Wuhan sebelum ini, iaitu lebih 1,000 km dari Beijing. Semalam media tempatan melaporkan 5 kes jangkitan terbaru di Beijing, termasuk bayi berusia 9 bulan dan kanak-kanak berusia 2 tahun. Sehingga kini, Beijing terus mengekalkan langkah kuarantin bagi mengelak penularan virus terbabit, merangkumi jumlah penduduk lebih 50 juta orang. Di bawah pengasingan terbabit, bas awam dan kereta api digantung operasi. Selain larangan pesawat meninggalkan bandar hak pengangkutan utama itu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjelaskan risiko global terhadap virus dari China adalah tinggi, sekaligus mengakui kesilapan laporan terdahulu yang menyatakannya sebagai sederhana. Mengikut WHO, berdasarkan situasi yang dilaporkan setakat semalam, risiko adalah sangat tinggi di China, tinggi di peringkat wilayah dan global. Menurut WHO, terdapat kesalahan dalam laporan terdahulu yang secara salah menjelaskan risiko global adalah tahap sederhana. Ditanya perincian lanjut, jurucakap WHO Fadila Shaib berkata, ia hanya kesalahan dalam susunan kata. Khamis lalu, WHO tidak mengisytiharkan virus itu sebagai darurat kesihatan awam antarabangsa. Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang melawat China minggu ini bagi membincangkan tindakan lanjut untuk membendung virus terbabit dilaporkan berkata, keadaan ini adalah darurat di China dan bukan di peringkat global. Pendekatan berhati-hati WHO dapat dilihat menerusi konteks kritikan terdahulu, susulan kelewatan atau terlalu gopoh dalam penggunaan istilah ketika penularan virus pandemik H1N1. Dalam pada itu, Singapura mencatatkan satu lagi kes positif coronavirus menjadikan 5 kes positif virus terbabit di republik itu. Kementerian Kesihatan Singapura berkata, mangsa terbaru membabitkan wanita dari Wuhan, China berusia 56 tahun yang tiba di Singapura pada 18 Januari lalu untuk menziarahi keluarganya. Mangsa telah dimasukkan ke wad isolasi Pusat Rawatan Penyakit Berjangkit Kebangsaan NCID dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Wanita terbabit dikatakan mengalami asimptomatik atau tidak menunjukkan sebarang simptom ketika menaiki pesawat ke Singapura. Dia bagaimanapun mengalami simptom jangkitan coronavirus sebelum mendapatkan rawatan di Hospital Tan Tock Seng pada 26 Januari lalu. Hasil ujian ke atas spesimen pesakit sehari selepas dirawat mendapati positif coronavirus. Kanada pula mencatatkan kes kedua positif coronavirus iaitu isteri kepada pesakit kes pertama. Kementerian Kesihatan Kanada memaklumkan wanita berusia sekitar 50-an itu antara 19 individu lain yang menjalani ujian makmal di Ontario. Dia kini diletakkan di bawah pemantauan pegawai kesihatan. Sementara itu, 2 individu disyaki dijangkiti coronavirus di New York, Amerika Syarikat. Gubernur Andrew Cuomo berkata, pesakit berkenaan dilaporkan mengalami simptom coronavirus dan ujian makmal telah dilakukan. Untuk rekod, sampel 9 individu telah dihantar ke Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat CDC sejak virus itu mula merebak. Ia menyaksikan 4 individu disahkan negatif, manakala 5 lagi belum diketahui. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Keperkembangan sukan, Persatuan Bola Sepak Selangor FAS bersedia membayar pampasan yang akan dikenakan oleh penganjur Piala Meizu Haka demi memastikan pemain dan barisan kejurulatihan tidak terdedah kepada risiko wabak novel coronavirus yang semakin berleluasa di China. Setiausaha Agung FAS Johan Kamal Hamidun memaklumkan walaupun jumlah sebenar pampasan belum diputuskan, namun pihaknya meletakkan jumlah maksimum yang mungkin dibayar oleh Persatuan Bola Sepak Negeri itu nanti jika diminta berbuat demikian. Jumlah maksimum bayaran pampasan itu ialah RM300,000. Sememangnya tinggi, namun ia harga yang perlu dibayar bagi mengelak perkara lebih buruk berlaku ketika menyertai kejohanan itu. Ia berikutan keputusan FAS menarik diri di saat akhir.
dari Piala Meizu Hakka yang berlangsung di China selama 5 hari itu bermula 24 Januari lalu. Bagaimanapun, FAS akan berbincang dengan pihak penganjur bagi mengetahui jumlah sebenar pampasan yang perlu dibayar nanti. Ini kerana dalam situasi penularan wabak novel coronavirus ketika ini, kesihatan pemain dan barisan kejurulatihan amat penting. Keputusan menarik diri adalah lebih baik sebagai langkah berjaga-jaga daripada terkena jangkitan penyakit itu. Dan dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti media sosial dan platform digital Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.